Bukit Sejuk yang letaknya di Kampung Ciku 1, Gua Musang, Kelantan adalah sebuah bukit yang amat sejuk, memang sesuai dengan namanya. Sejak perkampungan berkenaan dibuka dengan rasminya pada tahun 1960, Bukit Sejuk sudah pun berdiri gagah sejak azali yang berjarak 21 km dari bandar Gua Musang, Kelantan. Bukit ini pada masa dulu menjadi laluan pencari teras kayu seperti kemuning hitam, aktiviti pembalakan serta menjadi kawasan kawanan 30 ekor gajah-gajah liar di sekitar bukit tersebut menjelang pagi. Walau bagaimanapun, Bukit Sejuk bukan sekadar sebuah bukit yang berdiri tegak di situ, tetapi tanpa diketahui umum, di bawahnya terdapat sebuah gua yang boleh memuatkan kira-kira 15 orang. Gua tersebut juga dikatakan bukan sahaja dihuni haiwan liar seperti kambing hutan, tetapi merupakan penempatan segerombolan makhluk halus yang dipimpin oleh seorang ketuanya bernama Tuk Fakir berusia 600 tahun yang mempunyai pengawalnya seekor kucing bermata hijau serta seekor ular sebesar anaconda sering muncul di laluan utama Kampung Ciku 1 setiap kali menjelang lewat petang hingga waktu pagi. Semenjak laluan utama bagi pengguna jalan raya dari Kota Baru, Gua Musang, Kuala Lumpur siap dan dibuka beberapa tahun sebelumnya dengan mulai Bukit Sejuk itu, bukit tersebut masih berdiri megah di tempatnya. Ketika itu belum berlaku kejadian misteri dan ngeri terhadap mangsa. Sehinggalah nahas ngeri pada 2 Januari 2009 yang meragut 10 nyawa kira-kira 1 km dari kawasan rehat dan rawat RNR, barulah nama Bukit Sejuk mula mendabik dada. Malahan terdapat pemandu kenderaan yang perlu melalui kawasan itu bukan sahaja perlu berhati-hati kerana terdapat juga di kalangan mereka yang diserang perasaan takut. Malahan setakat tarikh tersebut telah berlaku 44 kes nahas jalan raya dan ramai yang menganggap Bukit Sejuk memang bermisteri dan terdapat juga individu yang menggelarkan Bukit Sejuk sebagai puaka Gua Musang. Bagi wartawan Secara TV, kekerapan kejadian nahas ngeri di kawasan Bukit Sejuk adalah suatu gangguan gaib di jalanan sehingga berlakunya kejadian sedemikian. Oleh itu, dalam usaha untuk mengekang kejadian sedemikian, pada 26 Januari 2009, wartawan Secara TV bersama peserta ekspedisi seramai 9 orang telah melakukan ekspedisi Bukit Sejuk yang terdiri daripada Azmi Muhammad Saleh, Aziz Haji Daud atau Abang Aziz, Anis Sabirin bin Azmi, ini anak keempat penulis, Muhammad Nasiruddin Muhammad Nur atau Din Macang, Fuad bin Alwi, Muhammad Nurdin Yaakob atau Din Purudata, Abdul Ghani Ismail sebagai jurupandu, Rahimi bin Muhammad penduduk tempatan serta Azwan bin Azhari penduduk tempatan. Dari Kota Baru kami bertolak jam 11 pagi dan tiba di Kampung Ciku 1 kira-kira jam 2.30 petang. Kira-kira 1 km untuk tiba di Bukit Sejuk, Abang Aziz cuba melakukan meditasi dengan menyelam secara gaib untuk melihat dan bertanya khabar makhluk yang mungkin wujud di bukit tersebut. Dan memang ternyata ia telah disambut oleh makhluk halus yang paling berusia yang memperkenalkan dirinya dengan nama Tuk Fakir berusia 600 tahun, bahawa beliaulah ketua bagi makhluk halus di Bukit Sejuk yang menetap di dalam gua bukit itu. Malahan kejadian nahas yang berlaku di persekitaran bukit tersebut memang angkara dirinya atas sikap manusia sendiri. Apabila sampai di pinggir jalan Bukit Sejuk, kami seramai 9 peserta mula meredah dan mendaki ke Bukit Sejuk yang mana jarak laluan utama ke tempat yang dituju jaraknya kira-kira 2 km. Untuk sampai ke Bukit Sejuk, bukan sahaja kami terpaksa meredah semak samun dan hutan belukar yang tidak pernah terusik. Apabila sampai di sebuah kolam air terjun, kami terpaksa mendaki curamnya secara perlahan-lahan.
dan seorang demi seorang kerana laluan itulah yang dapat kami mendaki. Selang kira-kira setengah jam kemudian, kami menemui sebuah lata atau anak sungai yang mana airnya telah kering. Cuma tinggal batu-batu kecil sahaja yang kelihatan. Di kawasan anak sungai itulah kami dapat merasai kesejukan hawanya kerana asal di situlah nama Bukit Sejuk mendapat nama. Bagi wartawan CRTV, melihatkan suasana sedemikian, sudah tentu jarak antara kami dengan Bukit Sejuk tidak berapa jauh lagi dan dari situ kami tiba di Gua Bukit Sejuk dengan jarak masa selama 1 jam. Dari kawasan Lata, kami meneruskan perjalanan untuk ke Gua Bukit Sejuk sehingga kami tiba di sebuah kawasan agak sedikit lapang. Ketika kami berdiri di kawasan yang agak lapang itu, kami melihat sekeliling dan kelihatannya terdapat beberapa bekas tapak yang dianggap masih baru, iaitu tapak gajah dan harimau. Menurut jurupandu ekspedisi kami, Abdul Ghani Ismail atau Pak Ghani tidak menolak bekas tapak yang kami saksikan itu adalah tapak harimau dan gajah. Dari situ kami meneruskan perjalanan dan sekali lagi kami terpaksa mendaki tanah yang tidak rata sebelum tiba di Gua Bukit Sejuk pada pukul 4.52 petang. Setelah meninjau keluasan gua yang agak sederhana itu sambil merakam beberapa keping foto, wartawan CRTV mengambil peluang itu dengan mengalunkan azan untuk memaklumkan kepada penghuni gua itu tentang kedatangan kami pada masa itu, dan Anis Sabiring yang memperolehi kamera daripada penulis telah merakam video ketika penulis mengalunkan azan berkenaan. Selepas selesai mengalunkan azan, penulis mendapatkan kamera digital untuk merakam foto ke arah sebuah dinding gua yang mana di gua tersebut terdapat seperti sebuah pintu aneh. Setelah berjaya merakam foto ke arah dinding gua itu, penulis menyemak kembali dan tanpa diduga dilihat sebatang tubuh sedang duduk di belakang Anis Sabiring yang menghadap ke arah sebuah pintu pelik jelas kelihatan di skrin kamera. Jadi, penulis beranggapan wajah seorang tua sedang duduk bersimpuh yang mana janggutnya mencecah tanah adalah Tuk Fakir, sebagaimana meditasi antara Abang Aziz dengannya sebelum itu. Setelah selesai merakam foto suasana dalam gua, kami bergambar kenangan. Selepas itu, kami melangkah turun dari Gua Misteri di Bukit Sejuk untuk pulang pada jam 5.15 petang. Untuk pengetahuan pembaca dan pengunjung blog, bermula dari tarikh 26 Januari 2009 sehingga hari ini, penulis dapati tiada lagi kes nahas berlaku di Bukit Sejuk dan di persekitarannya. Justru, ekspedisi kami ini, iaitu ekspedisi Bukit Sejuk, berjaya dan mencapai matlamatnya dengan niat untuk mengekang sebarang nahas di kawasan berkenaan.